tujuan program Tamhidi Ulul Albab ni sebenarnya kalau tengok pada objektif program lah, dia ada 4. Satu, untuk melahirkan generasi Al-Quran. Yang kedua, untuk membentuk dan mendidik pelajar ke arah yang lebih cemerlang. Kemudian yang ketiga, untuk mendekatkan diri pelajar tu sendiri dengan Al-Quran. Dan yang keempat, sebenarnya untuk mewujudkan suasana dalam maktab yang sentiasa memudayakan Al-Quran. Kalau kita sentuh pada soal melahirkan generasi Al-Quran tu, maksudnya dia secara syumulnya lah. Bila berpegang dengan Al-Quran, dia beriman, dia bertakwa, dia ilmu, akhlak mulia, berketampilan dan more kepada berbakti kepada agama, bangsa dan negara lah. Okey, sebenarnya program Ulul Albab ni dah lama dah dilaksanakan di MRSM. Cuma bermula tahun 2013. Cuma bermula tahun ini program ni dijenamakan semula lah. Sebab asalnya namanya program Mini Ulul Albab. Jadi 2023 dijenamakan semula program Tamhidi Ulul Albab. Dan yang kedua adalah saranan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri sendirilah merangkap Menteri KKW untuk memperkasakan program Ulul Albab di semua MRSM. Baik, program Tamhidi Ulul Albab pada dasarnya memang tertakluk ataupun kena dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam lah di setiap MRSM. Satu tanggungjawabnya ialah merekod, kemudian tasmik, kemudian kita mengikut arahan yang diberikan, bolehlah kita anugerahkan sijil. Cuma kita libatkan jugalah guru-guru lain tu dari segi memberi motivasi, terutamanya guru-guru homeroom, guru kelas, supaya semua guru tahu ada satu tanggungjawab ataupun tugas yang perlu pelajar laksanakanlah untuk menjayakan program Tamhidi Ulul Albab ni. Okey, pihak BPM bekalkan kepada setiap maktab lah. Itu apa yang perlu dilaksanakan oleh GPI dan juga pelajar. Dia ada silibus hafazan dan dia dah tentukanlah bagi setiap tingkatan apa surah-surah yang perlu dihafaz mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Kalau kita ambil contoh, tingkatan 1 dia bermula dengan surah An-Nas sehingga surah Asy-Syams. Tingkatan 2 surah Al-Balad hingga Al-Mutaffifin. Tingkatan 3 Al-Infitar hingga An-Naba. Tingkatan 4 surah As-Sajadah dan Al-Insan. Tingkatan 5 Al-Mulk dan Al-Waqiah. Okay, Tamhidi Ulul Albab ni dilaksanakan di MRSM Parit sendirilah. Satu, dia ada dua bahagian lah. Satu, pembagian kelas. Satu lagi, waktu hafazan. Semasa pembagian kelas ni, pelajar dibagikan mengikut kelas akademik masing-masing. Guru pendidikan Islam bertanggungjawab melaksanakan kelas tasmik kepada kelas masing-masing. Dan guru boleh bagikan pelajar lah kepada beberapa halaqah untuk mudahkan proses hafazan dan tasmik. Itu dari segi pembagian kelas. Kemudian waktu hafazan kita ada dua. Satu kelas tasmik, satu kelas takhdir. Kelas tasmik ni dia digunakan dalam waktu sesi akademik lah. Kalau kita ambil contoh, tingkatan 1 dia ada 2 kredit seminggu. 1 jam adalah untuk PDP, menghabiskan silibus, dan 1 jam lagi adalah untuk tasmik Tamhidi Ulul Albab. Dan satu lagi kita ada waktu takhdir. Tamhidi ni pada waktu antara Maghrib Isyak lah, setiap hari Rabu yang telah dijadualkan dan dipantau oleh guru-guru pendidikan Islam merangkap guru amal Islami. Alhamdulillah, setakat ni lah kalau kita tengok respon berdasarkan rekod tasmik yang dibuat oleh guru-guru pendidikan Islam, maksudnya pelajar menunjukkan kerjasama yang sangat baik lah. Berdasarkan daripada situ kita dah nampak peratusan pelajar yang boleh, yang tak boleh, yang sungguh-sungguh dan tidak lah.
Cuma kita tengok pun pelajar-pelajar bila kita war-warkan, sebenarnya bila mereka menghafaz, kita ada bagilah sedikit, bukan ganjaran tapi sebagai motivasi. Contoh sebagai CJ, jadi mereka berlumba-lumba dan sentiasa tanya kalau boleh lanjutkan waktu untuk tasmik dan sebagainya lah. Dan pelajar ada jumpalah kalau dia nak tak sempat tasmik di kelas, dia tanya petang boleh tak kami datang nak tasmik. Dan kadang kita tengok kat bilik guru, pelajar bawa buku rekod tasmik tu. Itu menunjukkan kerjasama dan penerimaan pelajar sangat baik lah. Salah satunya sebenarnya kita dah memenuhkan masa pelajar di waktu di asrama, di kelas, program antara maghrib isyak tu, sebab kita dah slot in kan. Ada waktu yang pelajar kena tahdir, kemudian di kelas dia kena tasmik dengan cikgu. Dan kesan yang paling kita boleh nampak lah sebenarnya menimbulkan minat. Sebab ni pelajar-pelajar ni bukanlah pelajar-pelajar yang memang kategori untuk ulul albab. Ada pelajar kalau MRSM Parit ni sebenarnya pelajar IGCSE. Tapi bila ada program sebegini, sebenarnya dia kita panggil apa? Membuka ruang lah untuk anak-anak ni. Sebenarnya menghafal ni tak susah mana pun. Cuma kaedah lah macam mana guru-guru pendidikan Islam tu tasmik, menegur. Jadi dalam masa yang sama, bila pelajar dia ulang, mungkin dari segi pembacaan dia sendirilah dengan ayat-ayat tu mungkin bertambah baik. Dan mungkin ada di kalangan pelajar juga yang membaca ayat-ayat atau surah-surah yang dihafaz ni bila mana mereka menjadi imam, sebab dia confident benda tu dah diulang-ulang-ulang. Itulah. Baik, kalau di MRSM Parit ni sebenarnya kita ada 5 tingkatan. Masalah yang paling utama adalah masa. Masa bukan masa pada guru pendidikan Islam tu, tapi masa berjumpanya cikgu ni, ustaz-ustazah ni dengan pelajar tu sendiri. Tapi kalau menengah rendah, tingkatan 1, 2 dan 3 dia tak ada masalah. Sebab mereka ni tak terlibat dengan peperiksaan besar. Dan dari segi rekod, hafazan setakat ni memang tinggilah peratus pelajar yang menghafal tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Isu paling besar dari segi masa adalah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan sebabnya kita bermula di semester 2. Bila semester 2, pelajar tingkatan 4 dia dah sibuk dengan IGCSE. Jadi memang dia tak jumpa dah dengan ustaz-ustazah ni dekat 2 bulan. Sebab dia sedang peperiksaan. Begitu juga dengan tingkatan 5. Jadi cadangan kita lah akan datang, maksudnya sebelum berakhirnya semester 2 bagi tahun ini, kita akan minta pelajar yang akan naik kepada tingkatan 5, dia dah mula menghafaz surah untuk tingkatan 5. Supaya apa? Nanti naik dia tahun depan, semester 1 dia dah selesai. Begitu juga dengan tingkatan 3 pelajar tahun ni. Cuti ni, maksudnya hujung tahun 2023 ni, kita akan bagi dia, minta dia hafaz dah surah silibus tingkatan 4 supaya diselesaikan sebelum berakhirnya semester 1 2024. Sebab selepas semester 2 memang mereka dah sibuk dengan peperiksaan.